Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, yang dihormati Tuan Pengarah Kolej Matrikulasi Perlis, Tuan Haji Syahrum bin Syahri, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit, okay, yang berusaha penyelaras Jadualkuasa Inovasi Kolej Matrikulasi Perlis, Puan Adri Layanti, yang dialu-alukan penceramah hebat kita pada petang ini, Puan Khalifah Mastura binti Khalid, dan seterusnya peserta wacana ilmu sekalian. Okey, Alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat peluang untuk berkongsi ilmu tentang penulisan laporan inovasi bagi membuat persediaan ke arah KONPI 2022. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, saya mohon kepada semua peserta mengisi borang penilaian sebelum program yang boleh dicapai di ruangan chat. Okay, seterusnya elok kiranya saya memperkenalkan penceramah hebat kita pada hari ini, iaitu Puan Khalifah Mastura binti Khalid yang merupakan pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda pendidikan dalam TESOL dari UPM dan ijazah sarjana dalam TESOL dari Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau adalah berkaitan dengan peningkatan kemahiran dan kebolehan menulis dalam kalangan pelajar Kolej Matrikulasi di Malaysia. Sebelum menjadi pensyarah, beliau merupakan seorang guru di KPM dan telah mengajar selama 33 tahun. Beliau juga telah menyertai pelbagai projek inovasi sama ada dalam pembentangan dan juga PLC dan menyertai pelbagai pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa sejak tahun 2009 hingga 2021. Selain itu, beliau juga pemegang gelaran pensyarah cemerlang bahasa Inggeris sejak tahun 2010. Selain itu juga, beliau juga merupakan pemegang anugerah khas pendidikan pada Hari Guru Peringkat Kebangsaan pada tahun 2019. Maka dengan itu bukan calon-calon orang lah yang kita pilih sebagai penceramah pada hari ini. Okey, jika dilihat daripada sumbangan dalam bidang inovasi, pelbagai anugerah yang telah beliau perolehi antaranya anugerah pingat emas, IIEC pada tahun 2021 di peringkat antarabangsa dan juga anugerah pingat emas Virtual Innovation Competition juga pada 2021 peringkat antarabangsa. So berbekalkan pelbagai pengalaman dalam bidang inovasi ini, beliau akan berkongsi dengan kita tentang penulisan laporan inovasi. So tanpa membuang masa, kita jemput Puan Khalifah Mastura untuk meneruskan slot kita pada petang ini. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Puan Yuli dan Puan Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya yang jelas ke? Ya, boleh Kak. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih pertama kalinya, untuk pertamanya terima kasih diucapkan kepada Kolej Matrikulasi Perlis di atas kesudian menjemput saya untuk berkongsi ilmu, sedikit ilmu inovasi dengan rakan-rakan sekalian. Tapi saya percayalah rakan-rakan di KMP ini lagi hebat-hebat sebenarnya. Ya, cumanya biasalah kan. Apa-apa pun dia nak cari orang luar juga nak kongsi. Gitulah macam saya sendiri di kolej pun akan cari orang luar juga untuk berkongsi di kolej sendiri. Itu satu kebiasaan. Okey, baik. Apa nak cakap tadi? So, terima kasih semua. Okay. Dan kita insyaAllah akan bersama-sama dalam ruang maya ni secara santai. Okay, secara santai. Dan kalau boleh, hopefully it is not a one-way communication. Ya, kita kalau boleh is a two-way communication dan ada feedback bila saya berkongsi. Okay. Right, lagi seronok lah petang ni kan daripada bercakap seorang-seorang. Okay. Alright, terima kasih pada Puan Yuni membaca sedikit biodata tadi. Biasa-biasa saja, sama juga macam orang lain, insyaAllah ya. Okay, boleh kita share the slides? Okay, sekejap. Okay, baik.
Semoga kita punya perkongsian hari ini smooth lah ya. Right, jadi biasalah kan bila buat online ni dia technical glitches tu banyak sangat. Dia akan jadi kalau sebelum tu buat elok pun bila on time tu dia akan ada technical glitches. So hopefully everything will be okay, right? Jadi dan oleh kerana sembang-sembang santai, saya lebih senang menyebut diri sebagai Kak Mas. Okay, so Kak Mas akan, it's going to be a two-way communication hopefully, dan it's going to be dual language. Harap semua okey je lah so kita boleh berkomunikasi dalam kedua-dua bahasa. Right. Okay, sementara menunggu kita punya slide on. Tak apalah, sementara tunggu tu Kak Mas akan terangkan sikit tentang objektif kita punya perkongsian hari ini. Okey, objektif perkongsian dia Kak Mas letakkan 4. Alright, 4. Pertama adalah perkongsian sedikit pengalaman. Kedua tentang penjurian sesi inovasi. Kemudian kita akan sentuh tentang pelaporan, iaitu main course kita hari ini sebenarnya, ya, pelaporan, dan juga Kak Mas akan kongsikan tips-tips untuk memasuki pertandingan dan juga bagaimana kita nak excel lah, mengatakan nak cuba nak menang insyaAllah, right? Alright, tak apa lagi kita punya slide ke Kak Mas yang tak nampak? Line dia terlalu line slow, dia busy sikit. Ya, slow. Sekejap Kak ya. Tak apa, serius. So Kak Mas teruskan ya. Tapi yang ini sebenarnya nak kena tengok ke slides. Okey. Jadi untuk mula, sebelum kita masuk ke benda yang lebih lanjut, benda yang lebih in depth, Kak Mas nak challenge sebenarnya, right? Challenge dia macam ni. Kalau kita start dengan innovation, right? Kalau kita start dengan innovation, sewajarnya dalam kepala kita tu kita setkan this is not going to be an innovation per se. Maknanya bukan akan menjadi satu inovasi sahaja. Right? Jadi think broad, think big. Okay? Daripada satu innovation yang mudah, okay, dia akan disebarluaskan ataupun dia akan jadi banyak branches. Sebab itulah kita kena tengok slide yang akan Kak Mas tunjukkan nanti. Okay? Maknanya daripada innovation, okay, it's coming out. Daripada innovation sahaja, innovation kita yang mudah, ya, kita akan lead to, okay, so ini slide yang mula, penulisan laporan inovasi. Okay, can we go to the next slide please? Slow betul line dia. Okay, next. Right, next. Okay, tak dah sentuh tadi. Ini yang akan kita bincangkan hari ini. Kita sembang-sembang santai hari ini. Alright. So, kalau tuan-tuan dan perempuan nampak di situ, the rabbit is crafting the carrots kan. Okay, itu ada cerita sebenarnya nanti. Okay, so kita tengok ya, tajuk dia adalah, tajuk yang pertama yang Kak Mas nak share adalah the 4 is job to reflect. Okay, the 4 is job to reflect. Right. Sebenarnya the 4 is job to reflect ni adalah salah satu inovasi Kak Mas. Okay, adalah salah satu inovasi. Jadi kenapa dipilih yang ini? Sebab Kak Mas nak tunjuk nanti daripada satu simple inovasi, simple innovation, kita boleh cambahkan, kita boleh ceragahkan ke banyak academic path. Yeah. So one innovation can lead to many academic path. Okay, academic path-nya macam mana? Okay, tak percaya? Jom kita tengok. Right, next slide please. Bila dah orang tolong anukan slide tu, kena minta tolong lah ya. Okay, so next. Okay, baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di sini, Kak Mas dah masukkan dua, sebelum tu sayang. Before. Okay, satu lagi. Baik, thank you. Alright, jadi dua yang tadi, yang pink tadi.
Okay, right. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, sengaja Kak Mas letakkan warna pink untuk dua-dua slide ni. Jadi dua-dua slide ni adalah mostly pencapaian on that particular innovation. The 4 is jot to reflect. Okay, niat dia bukan untuk menunjuk kata Kak Mas ni hebat, tak. Cumanya the niat is, the nawaitu is to show that from one innovation you can do so many things. Okay, jadi yang atas sekali tu adalah Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2019. Itu adalah anugerah yang Kak Mas terima pada tahun 2019. Hasilnya daripada penglibatan kononnya lah ya, penglibatan yang aktif dan cemerlang. This is the quote from KPM. Dalam bidang inovasi dan juga dalam bidang pendidikan. Jadi alhamdulillah, syukur tahun itu dianugerahkan anugerah khas sama dengan 6 orang penerima-penerima lain dari seluruh cabang KPM, bukan daripada matrik sahaja. Okay, jadi Kak Mas mewakili matrikulasi ke peringkat kebangsaan, alhamdulillah. Jadi kenapa dapat anugerah ini? Seperti yang Kak Mas sebut tadi, kononnya di atas kecemerlangan dalam penglibatan inovasi dalam bidang inovasi dan juga bidang pendidikan, ya, dianugerahkan benda itu. Jadi bila kita share benda ni, tujuan Kak Mas adalah untuk motivatekan the other educators so that you can do as well. You can do as well and you can excel as well. Alright. So tadi bila kita sebut tentang penglibatan tadi, kalau tuan-tuan perempuan tengok di screen, ya, di screen kita ada Best Innovation Award, Digital Categories, Gold Medal Award, ada Gold Medal, and jangan silap tak semestinya kalau kita dah pegang Gold Award for that innovation, kita tak akan jatuh. Alright? Kalau nampak di situ ada juga Bronze Award, ya, Bronze Award. Kenapa jadi macam tu? Nanti kita ceritakan kenapa boleh the awards receiving is different. Okay, alright. Ini adalah kerana setiap organizer dia mempunyai setting dia yang tersendiri. Okay, jadi maknanya kalau lah tuan-tuan dan perempuan kita pertama kali menyertai pertandingan inovasi, tiba-tiba dapat silver. Kemudian the next one using the same innovation dapat bronze. Jangan give up. Okay, jangan patah hati, teruskan, ya, sebab different organizers they have different set of rubrics. Okay, alright. Kemudian itu adalah untuk pencapaian inovasi. Kemudian daripada inovasi kita dah bina tadi, kita dah bentuk tadi, kita boleh juga buat paper presentation. Okay, bawah tu kita nampak untuk international level NRCL, alright. Alhamdulillah mampu meraih award untuk excellent in English Language Education Research Award. Okay, so maknanya daripada inovasi kita sudah mencecah ke atau merebak ke penulisan. Okay, next please. Okay, right, okay, paper presentation kalau tuan-tuan perempuan tengok. Okay, kemudian bila kita dah buat penulisan, cuba juga hantar untuk jurnal, ya, untuk hantar untuk jurnal. Kita ada book publication, journal publications, alright. And then kalau sudah establish, insyaAllah akan dijemput untuk intellectual sharing sessions. Okay, right. Jadi kalau Kak Mas boleh buat, of course rakan-rakan di platform ini sekarang, insyaAllah boleh buat. So take this, challenge yourself, right? Yourself that okay, sebelum ni tak pernah buat inovasi ataupun sebelum ni dah memang pernah buat inovasi, you have to go further, right? Aim further. Okay, next. Okay, so itu adalah antara and believe me, 2 pages of slide ni adalah hasil dari satu inovasi sahaja. Jadi bayangkan kalau tuan-tuan dan perempuan rajin join, rajin create innovation, berapa banyak yang tuan-tuan boleh pergi, ya, berapa jauh yang tuan-tuan boleh pergi. Okay, right. So that is just a starter. Okay, now we go to the takrifan inovasi. Okay, takrifan ataupun definasi untuk inovasi. Brief one. Suatu pembaharuan atau perubahan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik dan menyampaikan nilai baharu kepada pelanggan.
Okay, suatu ciptaan yang memberi manfaat dan nyata dan nilai tambah kepada keadaan sedia ada. Alright, so this one, ini bukan kita reka sendiri tapi adalah dari mampu, ya, mampu. Okay, kita ambil daripada mampu, dan ini juga yang kita gunakan untuk menghasilkan buku aktiviti kesarjanaan bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari buku ini alhamdulillah Kak Mas terlibat secara langsung. Masih lagi dalam proses pengeditan di bahagian matrikulasi sebelum kita riliskan, insyaAllah hopefully akan diriliskan pada tahun 2022 ni, dan kita boleh gunakan itu sebagai kitab kita lah untuk merujuk, ya, untuk menghasilkan inovasi, pendidikan, apa lagi, R&D pendidikan lah kan, pendidikan dan juga PRC, insyaAllah. Okay, alright, sorry okay, jadi untuk inovasi ni kita ada dua, satu adalah bersemuka dan satu lagi dalam talian, ya, satu lagi dalam talian. So way back memang bersemuka, ya, memang bersemuka. Seronoknya sebenarnya bersemuka, okay, lebih seronok bersemuka. Kalau kawan-kawan saya rasa, believe me lah, kawan-kawan yang memang gila inovasi, Kak Mas sebut perkataan gila, sebab memang once you have joined innovation, dia jadi sangat-sangat ketagih. Sangat-sangat ketagih. So that is actually the impact dia lah. Dah masuk menang kan. So memang ketagih. Nampak aja poster, nampak aja iklan inovasi, tarangan inovasi, mesti nak join. Mesti nak ajak kawan-kawan join, share the posters and all that. Right? So dulu kita ada bersemuka, kemudian bila dah time COVID-19, dah transfer ke dalam talian ataupun secara online, ya. Nanti kita akan bincang tentang tu, bagaimana kaedah bersemuka dan juga bagaimana sedikit satu akronim, ya, PITS. Next please Yuli ke Ati. Okay, so macam mana kita nak sebut, macam mana kita nak createkan innovation ni, alright, macam mana nak create? Itu soalan yang selalu Kak Mas dapat, ya, selalu dapat macam tu. Tak tahulah Kak Mas, macam mana nak buat inovasi? Macam mana nak buat inovasi? Okay, first of all, you have to have this PITS. PITS, ya. PITS stands for, the first one, we have to have a problem. Okay, mesti ada problem. Macam kita biasa buat, kita punya kajian tindakan, kita punya kajian asas, okay. So everything starts from a problem. Okay, alright. So we have to have a problem. Okay. Dia keluar yang new guest ni. Okay, so you have to have a problems. Okay, bila ada problems, barulah kita terfikir macam mana kita nak selesaikan problems ni, ya. Ada orang dia buat kajian tindakan, ada orang dia buat kajian asas, ya, research, right. Ada orang dia akan start dengan inovasi. Okay, macam Kak Mas ni ikut dan kadang-kadang Kak Mas start dengan inovasi. Okay, daripada inovasi itu turn into pendidikan, turn into kajian tindakan, right. Kadang-kadang kita buat kajian dulu, kita buat kertas kajian dulu, right, kemudian kita turn into innovation. So it's vice versa. Ikut dan lah sebenarnya, but it runs both way. Okay, so problems, ada problems, and then kita start innovating. Yeah, innovate something. Yeah? Alright, after innovating, okay, alright, kita test. Kita punya semua innovation tu, kita test dengan siapa? Okay, we test with our students, we test with our friends, our colleagues, alright, test dulu. Kemudian kita share, bila kita share, tidak perlu share dengan orang luar lagi, share dengan kawan dulu. Okay, test, share, and then after it is shared, kita dapat feedback, ya, then only we spread it. Kita akan sebarluaskan. Right, so this is the tips bagaimana kita nak menghasilkan inovasi yang bagus dan insyaAllah percaya. Okay, so remember PITS, right? Okay, next. Okay, so we go back to our main course. Sebenarnya bila Puan Yanti kontak Kak Mas, cakap Kak Mas boleh tak share tentang laporan penulisan laporan inovasi.
Okay, penulisan laporan inovasi. Masa okay, right. Tapi biasalah kan, bila kita nak sebut benda, sesuatu benda tu kita akan kita akan expand it. Jadi bila selepas berbincang dengan Puan Yanti, kita bersetuju yang kita akan go in depth also on other parts of it. Alright, sebab itu kita ambil selama 2 jam. Right? Okay, so paparan cerita laporan inovasi. Alright. So these are the things yang memang sangat-sangat sangat-sangat familiar tu orang-orang yang biasa membuat inovasi, right? So kita ada abstract or abstract. Okay, abstract. Kemudian kita ada poster, kita ada video, kita ada pelaporan. Okay, kita ada pelaporan. So keempat-empat items ni, tidak semestinya akan diminta semua. That is one thing. So don't freak out. Orang kata jangan risaulah orang lama semua nak kena buat ni. Tak. Okay. So yang penting adalah abstrak. Yang itu selalunya diminta oleh organizer dahulu. Bila kita nak join, dia minta kita untuk hantar abstrak dulu. Okay. Kejap lagi kita tengok apa yang diperlukan dalam abstrak. Right. Kemudian poster. Poster ini pun depends on the organizer, right? Ada organizer, competition organizer, dia akan minta poster. If dia minta kita hantar poster, right? Poster dan video, ya. Poster dan video sekiranya itu adalah online sharing session. Okay, jika sekiranya dibuat secara maya, dia akan minta poster, digital poster dan juga video. Okay, recorded session kita hantar. Okay, tetapi jika kita buat secara bersemuka, normally kita akan ada poster. Kita memang akan prepare poster, ya, a banner, right? So that bila nanti juri datang, panel juri datang, kita akan refer to the poster. Right, dan bila sesi bersemuka, normally kita tak prepare video. Okay, because kita akan present secara face to face to the juries, to the panels. Okay, alright. Kemudian kalau Kak Mas nak mohon sekejap ya. Kak Mas nak mohon kalau boleh admin boleh tarikkan tak yang admitting guest ni ke bawah sikit. Sebab dia block slides ni. Okay. Boleh balik ke slide yang tadi? Slide sebelumnya. Okay, terima kasih. Right, so tadi kita touch on poster, kita touch on videos, right? And then ke pelaporan. Okay, pelaporan ni pun masih bergantung kepada pihak penganjur competition. Okay, Kak Mas bercakap ni, I want you to dream big. Ya, maknanya bukan buat untuk college sahaja. Ataupun kalau kita ada kawan-kawan daripada sekolah ataupun dari institusi lain yang join kita hari ini, jangan fikir yang kita akan buat untuk kita punya institusi saja. Okay, jadi maknanya bila kita create innovation to solve the problems that we face in our classrooms, right? Dream big. Maknanya kita akan go out, sebar luaskan kepada institusi lain, dan dah ada buat tu, of course lah kena join pertandingan, kan? Cuba join pertandingan, right? So that's why dream big, yeah. Okay, so now we go to the pelaporan. Pelaporan sama juga dengan items di atas tadi. It depends on the organizers, ya. Penganjur pertandingan. Ada penganjur yang meminta pelaporan. Ada penganjur yang tak minta. Okay, dia memang tak minta, right? Jadi nanti untuk sampel pelaporan nanti kita akan kongsi, boleh tuan-tuan dan puan lihat, ya. Dan baru-baru ni yang tahun lepas kita punya konpi, ya, konpi ada minta pelaporan, kan? Ya, untuk siapa yang dah join konpi tu dia tahulah kita kena buat sedikit pelaporan. Okay, now I'm going to go in depth. Kita go to the next slide, please. Next slide.
Kak Mas akan cakap tentang abstrak. Okay, so now ada persoalan. Okay Kak Mas, untuk abstrak ni apa kita nak tulis? Ya, apa nak tulis? Adakah sama dengan apa yang kita tulis untuk kajian tindakan, untuk kajian asas? Ya, sebab ramai dah biasa menulis untuk research paper. Kita hantar untuk journals, untuk masuk proceedings, even buat book chapters. Okay, right? Jadi adakah sama? Right, so now kita tengok. Jadi abstrak untuk inovasi sebenarnya adalah sinopsis artikel yang abstrak ini, sinopsis artikel yang padat dan ringkas. Padat, ringkas means that when people read your abstract, people knows already. Ya, dia baca dan dia tahu apa benda yang kita akan sampaikan. Okay, jadi abstrak ni sangat-sangat penting sebab itu yang kita akan hantar dulu. Ya, itu yang kita akan hantar dulu pada organizer to make sure that our innovation is accepted or whether it is accepted or not. Ya, adakah dia akan diterima ataupun tidak. Sebab selalunya sekarang pertandingan inovasi dia akan buat sub-categories. Ya, sub-teams. Kalau sebelum ni dia tak satu team sahaja. Alright, so sekarang ni memang dia buat sub-teams atau sub-categories. Jadi maknanya abstract kita tu mesti mematuhi so that kita boleh masuk pada kategori subkategori yang disediakan. Okay. So dalam abstrak ni, sedap sebut abstrak daripada abstrak tu macam baku sangat pula. Okay, abstrak we need to have pendahuluan, kena ada pendahuluan sedikit. Ya, pendahuluan tentang kita punya inovasi. Kemudian kita perlu jelaskan penjelasan projek inovasi secara umum. Ya, secara umum. Kena jelaskan sikit so that organizer tahu. Penjelasan keadaan sebelum inovasi. Okey, apa masalah yang kita hadapi sebelum ni? Alright, and then penjelasan keadaan selepas inovasi. Selepas inovasi, adakah masalah itu telah direktify? Ada penambahbaikan? Okey, kena letakkan kat situ. Faedah pelaksanaan inovasi, ada impact. Ya, impact of our inovasi to our students, to the organizations, ya, to our colleague. It depends siapa kita punya sasaran. Okay, and of course kita kena letakkan cost juga, right? So itu adalah on abstract. Alright. Okay, next please. Lepas abstract kita akan fokus kepada laporan inovasi. Jadi Kak Mas akan touch on on the videos. Akan touch tetapi tidak ada dalam nilai yang kita akan sebut nanti. Alright, so kita pergi pada laporan inovasi. Okay, apa dia laporan inovasi ni? Apa benda yang kita nak tulis dalam laporan inovasi? How long is the laporan? Okay, is it as simple as the abstract? No. Okay, abstract selalunya diminta oleh organizer dalam 250 words to 300 sahaja. Dia tak lebih daripada tu. Jaranglah 300 tu pun jarang sangat. Selalunya dia lebih kurang 250 and below. 250 dan ke bawah. Okay? Alright. Kemudian laporan inovasi adalah lebih details. Itu perbezaan dia antara abstrak dan juga laporan inovasi. Dia lebih details. Okay. So apa yang kita perlu ada dalam kita punya laporan inovasi? Right. Okay, maklumat ringkas tentang bahagian, kalau dari bahagian, college, jabatan, unit ataupun individu. Okay, bila sebut individu ni Kak Mas suka nak touch bahawa perlukah inovasi ini dijalankan dalam kumpulan? Okay, perlukah inovasi ini dijalankan dalam kumpulan? Atau boleh ke inovasi ini dijalankan secara individu? Alright, kita tak nampak chat box ni. Kalau boleh nampak ada chat box tu, kita tengok jawapan sikit. Right? Tak nampak okay, tak apa. Alright. Jadi maknanya okay, untuk persoalan dia individu ataupun group ini, okay, jawapan dia adalah mestilah kita pulang kepada penganjur. Okay, mesti pulang kepada penganjur. Ada penganjur yang menetapkan untuk setiap kumpulan dia hendaklah melebihi starting from 2 ataupun lebih. 2 sehingga
selalunya tak sampai 10 lah kalau inovasi. Selalu tak sampai 10, dia mungkin 2 hingga 7 ataupun individu pun boleh, tak ada masalah. 1 sehingga 7, 1 sehingga 8 pun jarang lah kat Mas nampak sama ni. Kecuali kalau KIK memang 10 kan, KIK 10 orang. Jadi maknanya boleh saja membuat inovasi secara individu, tak ada masalah. Okey, ataupun kalau rasa macam tak berapa nak confident, boleh buat pair work ataupun buat dalam kumpulan kecil. Macam tu. Itu untuk menjawab soalan yang ditanya lah. Okey. Baik, satu adalah maklumat ringkas tentang all these things, bahagian, college, jabatan, unit, individu yang memperkenalkan inovasi. Bagi tahu nama, daripada unit mana, alright. Okey. Kemudian penerangan inovasi yang diperkenalkan, terangkan tentang objektif menghasilkan inovasi. Okey, objektif menghasilkan inovasi, tempoh pelaksanaan inovasi itu, sama ada inovasi itu telah dijalankan secara sepenuhnya ataupun masih lagi dalam tempoh percubaan. Okey. Kemudian di mana lokasi inovasi dijalankan? Di sekolah, di college, di IPG, alright. Jadi kita terangkan clear, very clear. Dan penerangan ringkas kedudukan sebelum inovasi dijalankan, sebelum inovasi dilaksanakan. Alright, penerangan ringkas kedudukan sebelum inovasi dijalankan. Maknanya kita akan explain a bit on the masalah. So sekarang part ini kodenya adalah masalah. Alright, jadi back to the slide yang sebelum ni, problems. Okay, ada problems dan kita create innovation. Untuk penambahbaikan, untuk penambahbaikan, untuk mengatasi masalahnya. Right, jadi kita terangkan secara ringkas kedudukan. Okey, apa yang kita hadapi? Misal katakan, for his job to reflect yang inovasi Kak Mas tadi tu. Okey, apa masalah dia? Masalahnya adalah bila kita dapati student sangat tidak confident, student sangat tidak confident untuk menulis dalam bahasa Inggeris. Kak Mas mengajar bahasa Inggeris. Okay. Jadi that one is a problem to me and many other educators, English educators. Right? Okay. Katakan dia masuk ke college mediculasi. Memang selected students. They are very good in other subjects. Okay. Physics score A. Maths memang excellence. Engineering memang excellence. Tetapi kadang-kadang dia orang ada masalah dalam bahasa Inggeris. Which is not good. Right, because nanti kalau daripada college mediculasi ke Kejuruteraan Kedah, we are expecting to be future engineers, right? Future engineers, alright. So you are going to be future engineers. You should be good in English because you are going to do a lot of presentations, right? Untuk companies. Okay, jadi maknanya bila dia orang ada masalah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, memang masalah lah tu, jadi based on that. That is the masalah before kita menghasilkan inovasi. Kemudian kita kena terangkan dalam kita punya laporan inovasi. Right, kena terangkan. Okay, next bullet yang kemudian adalah penerangan masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan. Okay. And then faedah pelaksanaan inovasi bagi meningkatkan kualiti, produktiviti, quality dan productivity. Jadi maknanya selepas kita hadapi masalah, kita create kita punya inovasi dan kemudian kita tengok impak dia. Apa impak dia kepada kita punya pelanggan? So as for now, our pelanggan is our students, right? Sebab kita cikgu kan. So our students, right? Kita tengok dia punya impak pada students. Okay. Okay. And then itu kena masuk kepada perempuan, memang kena masuk. Kalau tak masuk maknanya kita dah terpotong markah yang sepatutnya diberi pada kita. Itu penting. Okay. Kemudian sokongan, data dan bukti. Okay. What kind of sokongan yang kita nak kena masukkan? We need to have evidence, right? We need to have evidence. Alright. So kalau macam ni, evidence yang macam mana? Sebelum dan selepas. Itu penting. Sebelum dan selepas. Kita boleh masukkan data. Kita boleh masukkan gambar, fotos. Alright. Kita boleh juga masukkan rakaman. Tak ada masalah itu, short video, short video, alright. Maknanya impak daripada itu kita boleh record daripada students punya voices. Okay, apa dia orang rasa sebelum dia orang join inovasi ni, sebelum inovasi ni di-applykan kepada mereka,
Okay, and then selepas mereka menggunakan inovasi yang dicipta oleh Madam Mas ni, apa impak dia. Alright, so those are the data dan evidence yang perlu kita masukkan. Right. Kemudian dalam laporan ini juga kita masukkan juga cost. Okay, cost. Dan dia sebut tentang cost ni, kejap lagi kita akan fokus on the cost. Tapi sebelum Kak Mas lupa, kena cakap juga. Okay, kita kena ingat yang salah satu kriteria penjurian untuk inovasi adalah nak melihat kos yang rendah. Okay, inovasi yang efektif dan kos yang rendah. Alright, ya. Kalau efektif tetapi memerlukan kos yang tinggi, that is not considered as an effective innovation. Right? Okay, baik. Okay, next please. Alright. Okay, for moderator ada soalan ke sebelum tu? Ada tak yang dalam chat box ada nak tanya apa-apa ke? Sebab Kak Mas sebenarnya lebih suka kalau sedang bercerita ni ada yang nak tanya, so I will just answer the questions. Right? I will just answer the questions. Okay, Kak Mas. Ya? Ada. Kita hanya buka teruslah soalan kepada audience kalau mereka nak tanya soalan ya, sebab chat box ada masalah sikit untuk sesetengah orang, tak boleh nak reach. Okay ya Kak Mas, boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. So it's going to be a livelier session kan? So kita ada communication. So silakan kalau Kak Mas tengah bercakap pun ada yang nak tanya, ada yang nak nak more explanation on that part, please stop me. Okay? Tak ada masalah itu. Right? Tak ada masalah. Okay. So ada ke? Tak ada lagi. Kalau tak ada Assalamualaikum. Saya Siti Sakinah daripada Kolej Matrikulasi Perak. Saya nak tanya, slide sebelum ni dia ada tunjuk sokongan data dan bukti. Sebelum ni mungkin kita boleh guna bukti dalam bentuk pencapaian pelajar. Ada tak contoh-contoh yang lain? Okay, nak bukti tu Alright. Kalau kita nak tunjukkan sampel laporan boleh tak Yanti? Boleh show contoh laporan tak? Kak Mas ada share contoh laporan. Jadi kalau kita go through contoh laporan tu mungkin boleh nampak sikit lah. Ya? Okay, kita tunggu kita punya. Okay, baik. Ini laporan satu boleh besarkan sikit tak Yati? Okay, baik. Okay, tuan-tuan perempuan ada nampak tak contoh ni? Ini adalah contoh salah satu contoh laporan yang Kak Mas kongsikan earlier. Alright, inilah bentuk format laporan inovasi. Salah satu formatnya. Jadi maknanya jangan orang kata apa? Jangan restricted lah, jangan restricted. Sebab different organisers ada different format of writing the laporan. Jadi kita akan follow format yang disediakan oleh organisers. Alright. Jadi kat sini kita ada yang ini Kak Mas tulis dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Inggeris. So, kita ada introduction, kita ada project overview. Okay, scroll down nanti, please. Alright. Okay. Okay. Kemudian kita boleh masukkan dalam laporan kita ni image yang kita nak terangkan kalau kita nak masukkan secara written form, right? Dan kita setkan kita punya objektif. Kemudian apa lagi tu? Okay, the before and after. The before and after. Okay, what happened before and what happened after. Alright. Dan kita dekat sini kita terangkan dengan lebih detail. Lebih detail. Okay. Kalau before-nya apa sebenarnya terjadi, what are the problems that they have faced. Okay. Cantiknya kalau kita boleh susun dia dengan lebih teratur. So organizers atau not organizers, juri akan nampak secara lebih lebih clear, right? Okay, kemudian kita ada problems,
phase before the innovations. Kemudian nanti kita ada the benefit of the innovations. Letaklah apa benefit dia, A, B, C, D and all that. Teruskan. Right. The findings and impact. Sebelum tu kalau tuan-tuan perempuan tengok yang di atas tu, itu adalah list institution yang kita evaluasikan. Itu sangat penting. Kita masuk dalam competition, right? Maknanya itu akan menunjukkan signifikan hasil daripada industri kita. Okay? Signifikan, alright? Maknanya low level, di pertengahan ataupun high level. Alright. Jadi kalau kita dah boleh kongsi dengan institusi luar dan digunakan, maknanya itu dah menunjukkan yang kita punya inovasi itu dah mencecah high level. Okay. Alright. So the finding and the impacts. Kemudian saya nak tunjuk yang contoh fotos boleh scroll down nanti. Okay. Dan di sini juga saya masukkan link. Ya, dalam kita punya laporan inovasi tadi, saya masukkan juga link inovasi. Alright, jadi maknanya jika juri nak tengok, dia just klik the link sahaja. Okay, kemudian kita nampak the photos. Photosnya bawah lagi nanti. Okay, jadi sekarang saya nak menjawab soalan yang ditanya oleh Puan Sakinah tadi kan. Alright, selain daripada data peperiksaan, data peperiksaan, kita boleh masukkan the activities that the students did dalam kelas, apa yang diorang buat dalam kelas. Ambil gambar, masukkan gambar-gambar yang diorang buat sebelum dan juga selepas. Okey, kalau di bawah gambar tu tuan-tuan kalau boleh nampak tapi dia sangat kecil lah. Itu adalah hasil penulisan students selepas mengaplikasikan inovasi yang kita terapkan kepada mereka. Alright, jadi hasil tu. Okey, boleh turun bawah sikit nanti. Ada lagi satu, kita letakkan penulisan sebelum inovasi dan selepas inovasi. Kita tengok bawah lagi nanti. Okey, ini aktiviti. Ini aktiviti dalam blog okey, yang ini. Yang ini kalau boleh besarkan sikit nanti. Besarkan sikit sebab Kak Mas nak tunjuk seorang student. Okey, nama dia Muhammad Luqman. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok di sebelah kiri, okey, Muhammad Luqman Muhammad Luqman Al-Hakim. Alright. Jadi sebelum kita apply ke inovasi ini, beliau hanya mampu menulis di dalam blog untuk menyatakan refleksi dia tentang kita punya PDP, tentang kita punya PDP, apa dia orang rasa tentang kita punya PDP. Okey, kalau tengok yang sebelah kiri itu 1, 2, 3, 4 sentences, only 4 sentences sahaja. Okey, itu pada mulanya 4 sentences sahaja. Okey, kemudian kalau kita tengok di sebelah kanan kalau boleh move sikit nanti. Okey, right. Selepas inovasi dijalankan, tapi inovasi ni bukan dijalankan dalam masa sehari dua hari lah. We take time, don't worry. Okay, impact dia akan nampak. Jadi daripada 4 sentences, 5 sentences, 4 sentences, selepas beberapa bulan mengaplikasikan inovasi ini, Muhammad Luqman sudah boleh menulis one whole paragraph individually. Dengan yakin dia boleh menulis. So this is one of the evidence yang kita kena tonjolkan. Okay, kalau dulu kita bersemuka, alright, letakkan dia punya print out. Okay, so the evidence can be in a printed evidence, alright, print out macam ni. Ataupun kalau nak letakkan dalam poster pun boleh, tak ada masalah, right? And then kalau kita letakkan, kalau kita buat video, recorded video, alright, masukkan all these things. This is very very important. Ini sangat-sangat penting, sebab okey, nak cerita sikit lah tahun, kamu tak ingat tahun apa yang itu untuk international competition juga,
Dan suka Kak Mas maklumkan, organisers dia akan memilih juri, ya, dia akan memilih juri mengikut kepakaran, ya, dia akan memilih juri mengikut kepakaran mereka. Alright, they don't just simply put the juries there. Right, katakanlah senang Kak Mas bagi contoh sendirilah, ya. Alright, untuk ini adalah blog writing, menggunakan blog untuk menulis, ya. Jadi student menggunakan blog untuk menulis, ya. Jadi untuk pertandingan, bila satu pertandingan hari itu, juri yang turun menilai sebenarnya Kak Mas pun tak tahu sebenarnya, lepas tu baru tahu. Okay? Juri yang menilai sebenarnya adalah profesor dari Universiti Perlis, okay? Dan he is a blogger himself. Dia sendiri seorang blogger. Alright? Jadi maknanya memang kenalah, ya, memang kenalah. Dia tengok Kak Mas punya innovation and dia tahu nak kritik apa. Dia tahu nak suggest apa. Okay? Nak tahu dia nak suggest apa. Alright. So we have to bear in mind, bila kita memasuki pertandingan, kita akan berhadapan dengan otai-otai, kita akan berhadapan dengan profesional yang memang akan menjuri ataupun menilai mengikut kepakaran masing-masing, ya. Jadi bila kita dinilai dan kita menang emas, okay, how do you feel? Happy sangat-sangat kan? Sebab bukan calon-calon orang yang menilai, ya. He himself is the expert. Jadi ambil itu sebagai satu motivasi untuk kita terus menghasilkan inovasi yang lain, right? Okay, Puan Sakina, Kak Mas jawab soalan ke tadi? Ya Puan, terima kasih. Baik, Saya pun dah tengok blog Puan tadi. Oh ya ke? Terima kasih. Alright, okay, can we go back to the slides? Ada lagi soalan tak sebelum Kak Mas masuk ke penjurian? Ya? Tak ada. Kalau itu kita masuk ke slide tadi hilang, Okey, kita masuk ke slide under kriteria penilaian. Okey. Jadi kalau ada yang nak tanya pun terus tanya, ya. Jangan tunggu, Okey. So kriteria penilaian, yang pertama sekali, yang the most important thing is the novelty. Alright, novelty. Alright, novelty adalah keaslian. Ya, keaslian. So kalau kita kat slide nanti, keaslian dalam arti kata kita mengiktiraf idea kreatif. Okey, kita mengiktiraf idea kreatif. Right. Ya, so asli yang macam mana? Okey, kemudian adaptasi yang macam mana? Alright. Jadi ada soalan yang selalu ditanya. Nice. Perlukah inovasi ini memang wholly baru? Is it a must to have a wholly baru? Memang baru, kita create everything baru. Okay, so jawapannya, Kak Mas tak tahulah kalau orang lain nak jawab macam lain kan, tapi kalau Kak Mas ni, no, it doesn't have to be wholly baru. Tapi kalau kita mampu nak create something yang memang totally baru, that is very excellent. Okay, but for us yang newcomers, yang baru-baru nak cuba, it doesn't have to be a new innovation. It can be adaptasi. Okay, boleh diadaptasi daripada inovasi yang sebelumnya. Alright, katakanlah, okay, again, my own example, sampel daripada Kak Mas sendiri. Kita tuju pada satu saja, kita tuju pada blog. Blog ni dah lama dah orang buat, dah lama dah bergurun dah. Sometimes orang kata blog ni memang dah orang tak pakai dah. But as for me, orang tak pakai, you innovate something new, okay, and that will motivate others to use blog as well, right? So jangan yang lama tu kita tinggalkan. Okay, so menggunakan blog ini, so blog is not something new, ya. Jadi maknanya Kak Mas menggunakan blog menghasilkan satu inovasi. So kita adapt, ya. So this is not something new. Jadi itu menjawab soalan yang bila orang tanya, adakah inovasi perlu sesuatu yang baru? So my answer, my own personal view, no. Okay, alright. So tadi kita ada keaslian. Kemudian kita ada adaptasi. Alright, mesti ada pembuktian. Kalau tengok dalam slide, mesti ada pembuktian. Okay, pembuktian yang macam mana?
Okay, pemutih air macam mana? Alright. And this lead to another questions. Alright, this lead to another question which is berbalik kepada slide kita yang dua yang pink tadi tu. Okay, ada yang tanya. Okay, Kak Mas, now we are talking about one innovation, alright? Satu inovasi. Okay ke satu inovasi ni masuk banyak pertandingan? Okay. Okay, dengan syarat ada penambahbaikan, ada perubahan. Ya, okay. Bukanlah satu inovasi kita start dari tahun 2019 sampai 2022, itu je yang kita bawa. So that is not correct. Okay, secara etikalnya pun tidak betul. Okay, secara etikalnya pun tidak betul. Bila kita membawa sesuatu yang kita innovate earlier, kita dah masuk satu competition, kemudian inovasi yang sama, tak ada penambahbaikan langsung, kita masuk ke inovasi yang lain, that is ethically wrong. Okay, ya, sebab dalam syarat-syarat penganjuran, ya, dia akan tulis dalam situ. Jika inovasi ini telah memenangi, especially telah memenangi sesuatu pertandingan, sesuatu award, mesti ada penambahbaikan. Ya, mesti ada penambahbaikan. Alright? Nah, itu penting. Ya. Jadi, katakanlah kalau kita pergi untuk sesi bersemuka, definitely. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan dah pernah pergi, kalau tak join pertandingan inovasi pun, pergi sebagai peserta, tuan-tuan akan nampak booth, ya, booth yang diberikan untuk setiap peserta ataupun untuk setiap kumpulan tu, dia akan ada meja, dia akan ada tempat untuk kita punya softboard untuk kita lekatkan bahan-bahan, ya, untuk kita letak kita punya stand, poster stand and everything kan. Kemudian atas meja tu kadang-kadang bawa meja sendiri sama, tambah sebab tak cukup meja yang diberikan. Kita tahu dah, nak letak sijil, ya, nak letak plug, nak letak all the medals, nak letak all the bahan, ya. Okay, so bila Kak Mas kena tanya, sebab tu I would like to share, alright, I would like to share. Seorang juri, dia tanya, okay Puan, saya nampak untuk inovasi ni, Puan dah menang banyak emas. Okay, ya, sebab dia tengok kita punya medal, kita punya cert semua kan, kita memang kena letak kat situ. Okay, so what is the difference? Apa beza dia? Ya, apa beza dia? Inovasi yang pertandingkan sekarang dengan yang sebelum ni. Itu soalan perangkap sebenarnya tu. Ya, itu soalan perangkap sebenarnya. Okay, kalau kita tak dapat nak buktikan, memang jangan harap nak menang lagi lah. Gitu. Ya, sebab sebenarnya kita sudah melanggar etika satu, ya. Kemudian kita tak dapat proof kan yang kita sudah membuat satu penambahbaikan, ya. Jadi, maknanya bila kita nak bagi bertanding, kita nak masuk untuk next competition, make sure that you know what you have extended atau improvised. Ya, sebab itu adalah soalan popular among juries. Ya, okay, alright. Itu comes under adaptation, adaptasi. Ada pembuktian dia. Bukti dia apa? Okey, sebelum ni saya buat macam ni, kemudian saya tambahkan. Daripada menggunakan blog, saya menggunakan juga Google Drive. Okay, so that is the penambahbaikan ataupun perubahan yang dilakukan. Okay, fine, dah selamat dah. Dah ada point kat situ. Okay, kemudian memenuhi keperluan semasa. Okay, hari tu kita dah 2 years ya, COVID-19. Okay, so maknanya kita punya inovasi ni sekarang ni, adakah dia memenuhi keperluan semasa? Kalau dulu kita boleh face to face dengan student, kita boleh nampak student buat kerja face to face, masuk kelas boleh nampak semua kan. Sekarang ni tak nampak, so macam mana? Ya? Macam mana kita nak nilai student punya kerja buat? Ya? So inovasi itu akan memberi bukti yang sebenarnya kita kita adapt to the current situation. Okay, to the current situation. Okay, so this come under novelty. Right, next kita ada. Okay, next kita ada praktikal dan kebolehgunaan. Okay, next slide ya. Okay, praktikal dan kebolehgunaan. Okay, sejauh mana inovasi ini boleh digunakan?
Okay, sejauh mana inovasi ini digunakan. Tuan pengarah ada teks. Dia minta maaf dia tak boleh nak join. Okay, tak apa, no problem. Alright. Okay, practicality dan kebolehgunaan. Sejauh mana inovasi kita ni boleh digunakan. Alright. Adakah dia berkesan? Itu adalah all the things, all the evidence, all the impacts yang kita kena, maknanya ada di fingertips lah. Ada di hujung jari je. Orang tanya kita boleh bagi tahu. Orang tanya kita boleh bagi tahu. Dan boleh tunjuk proof. Okay. Berpotensi untuk dikembangkan. Okay. Maknanya bukan untuk kelas kita saja. Memang mula-mula tu kita buat untuk kelas kita saja. Kita ada, macam kita buat kajian tindakan lah kan. Kita bukan buat untuk semua orang. Kita buat untuk students kita yang ada masalah. Right. Tapi selepas itu, dia ada potensi untuk dikembangkan. Kita boleh sebarkan untuk kelas lain, kita boleh kongsi untuk kawan-kawan lain, kemudian kita boleh kongsi untuk organisasi luar juga. Right? So this yang Kak Mas kongsikan ini, kriteria penilaian ini adalah sangat menyumbang untuk mendapat markah yang bagus. Okay? Kos yang rendah dan efektif. Okay, efektif tapi kos yang rendah. Itu wajib. Kalau efektif tetapi kos yang tinggi, kos yang banyak, so maknanya dia macam tak efektif lah. Kan? Orang lain pun boleh buat, dia akan persoalkan. So kos yang rendah ataupun penjimatan masa, okay, penjimatan masa, penjimatan tenaga. So those are the things that kita kena, we have to bear in mind. We have to bear in mind. Okay. Next is keunikan pendekatan di luar kotak. So this is the wow factor. This is the wow factor yang dicari oleh juri. Okay, kita boleh nak present yang tu. Okay, what is the different? What is the apa yang penting? Apa yang hebatnya inovasi tuan-tuan dibandingkan dengan orang lain? Kenapa saya perlu bagi markah lebih untuk tuan kalau nak dibandingkan dengan orang lain? Okay, so kita kena cari the wow factor. Okay, right. Next. Okay, so far ada yang nak bertanya? Right. Okay, kriteria penilaian untuk impak dan impak dari segi keberkesanan dan impak dari segi signifikan, signifikannya. Alright, macam tadi kita sebut juga tadi, data ASHDA menyumbang kepada penjimatan masa, penjimatan kos, memberi faedah yang nyata. Okay, so tadi kita balik kepada keputusan peperiksaan. Okay, jadi bila bentang, paparkan keputusan peperiksaan kita tu dalam bentuk graf, dalam bentuk tables, okay, and bagi nampak dia punya perbezaan dia sebelum menggunakan inovasi ni dan juga selepas menggunakan inovasi. Okay, make it very clear. Sebab saya pernah ditegur dalam satu pertandingan, ada impak tak? Itu mula masuk bermula, tak pandai lagi kan? Tak pandai lagi. Apa impak dia? Saya bagi tahulah, cakap je, berkata mulut, terang dekat dia, okey daripada ni macam ni, dia orang tak pakai. Okey, dia orang tak pakai. Dia nak tengok bukti. Dia nak tengok bukti. Jadi, kalau kita boleh buktikan dalam bentuk graf, ada peningkatan, okey, ataupun macam dalam bentuk graf is kuantitatif, kalau bentuk dalam kualitatif macam yang saya tunjukkan tadi, peningkatan Muhammad Luqman daripada mampu menulis hanya 4 sentences, kemudian selepas menggunakan inovasi berkali-kali tekankan sudah mampu menulis one whole paragraph, alright, dalam 10 ayat dengan rasa sangat confidentnya. So itu adalah perubahan yang nyata yang boleh kita ni. So faedah tu boleh kita portraykan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif, tak ada masalah. Okay, ataupun dalam recorded version macam saya sebut tadi, nak record budak punya feedback, budak punya confessions, so those are the very important things. Okay, memberi kepuasan pelanggan. Okay, ini memberi kepuasan pelanggan. Our pelanggan is our students kan. Kalau students tu dengan happy-nya memberi feedback, kita record ataupun kita dibuat notes, and satu lagi yang sangat-sangat Kak Mas suka nak kongsi adalah snap kan. Kalau budak-budak masuk kan, dia orang thank you madam, we learn a lot today.
Alright, terima kasih Puan. Kita belajar banyak hari ini melalui inovasi ni atau melalui apa benda lah inovasi kita namakan tu kan. Okey, dia orang tulis dalam WhatsApp. Jangan buang WhatsApp tu. Okey, ambil gambar, simpan. Those are very what do you call that, important evidence. Ya, kita kadang-kadang nampak kecil benda tu, tapi sebenarnya itu memberi impak yang besar. Okey, itu dari segi keberkesanan. Alright, kalau kita tengok daripada significance dia, okey, significance dia kita akan tengok, kita bagi kepada 3 level. Okey, 3 level. Pertama tinggi, sederhana dan juga rendah. Okey, this one also I have touched just now. Katakanlah kita punya inovasi ni kita cuma jalankan di college sendiri sahaja ataupun di sekolah sendiri sahaja. Okey, ini significance dia adalah rendah. Ya, rendah. Ya, sebab nanti kita akan kongsikan satu contoh borang penilaian. Kak Mas nanti Kak Mas akan kongsikan satu contoh borang penilaian. Jadi dia ada semua ni, ada tinggi, ada sederhana dan juga rendah. Okey. Kalau organisasi sendiri, so memang signifikan dia adalah rendah. Ya. Okey. Tapi kita dah expand. Dah sebarkan. Ya, dah sebarkan. Right. Dah sebarkan. Okey, dia sampai ke peringkat kebangsaan. Okey, ke peringkat kebangsaan. Alright. So dia sudah menjadi ke tahap sederhana. More marks, ya, maka lebih tinggi lah. And then kalau kita sudah berkongsi, kita berkongsi di peringkat national, peringkat international, joint competitions, right? Alright, of course dia sudah masuk ke level yang tinggi. Level global, right? Jadi ini sangat penting, ya. Untuk newcomers tak apalah kita mula dengan peringkat rendah dulu. Tetapi bear in mind, set your mind that kita bukan nak buat untuk ni saja, takat ni je lah Kak Mas nak buat. Oh no, please don't do that. Alright, jangan. Alright, set your mind to go further. Okay, alright. Okay, next is, okay, next slide please. Right, replikasi, pengkomersialan dan perluasan. Okay, ya, replikasi is meniru, menghasilkan semula. Alright, kita tiru, kita hasilkan semula. Replicate, kita replicate whatever ataupun inovasi kita di-replicate oleh orang lain. Okay, and by right they should give us credit. Right, katakanlah Kak Mas ambil Yuli punya inovasi. Okay, Yuli punya inovasi Kak Mas ambil, tapi bukan ambil yang dia punya inovasi tu sebiji and claim as mine. No, alright, daripada inovasi dia, Yuli ajar subjek apa Yuli? Kimia. Ya, okay, kimia. Okay, apa yang Yuli buat untuk kimia? Alright, tengok yang Yuli present. Okay, rasanya untuk English pun boleh buat ni. Okay, alright, untuk English pun boleh buat. So, kita approach Yuli. Alright, Yuli, is it okay if Kak Mas replicate your innovation and make use in English? Yuli kata, okay, fine. Alright, so kita create something new based on the benda yang dah ada, yang Yuli dah buat tadi. Okay, so this is what we call replication. Right, replication. Tetapi bila kita replicate, please remember that give credit. Macam kita tulis penyelidikan jugalah, ya. Kita tulis kertas penyelidikan, research papers. Of course, bila kita ambil orang cakap apa, kita kena quote. Right not? Ya. Give credit. And then kita kena ada dalam dia punya references. Right? So itu etika penyelidikan dan ini adalah etika berinovasi. Right? Okay. Tiru, hasilkan semula. Right. Jadi bila kita join dalam pertandingan inovasi pun, kita sebut benda tu. Okay, this is not totally mine, but I have replicated from another lecturer from another unit. I have turned it into my innovation yang berfokus kepada language. Right? So bila kita sebut macam tu, nampak kita punya sincerity. Okay, nampak kita punya keikhlasan bahawa saya tak mengaku ini benda saya sendiri. Saya ambil orang punya, tapi saya hasilkan something new. Right? So that is very important. Yeah. Okay, next.
commercialize, right? Ada inovasi yang boleh kita commercializekan. Ya, ada inovasi yang memang tak boleh di-commercializekan, right? Ya, so we have to know about that. Kita kena tahu, ya, commercializekan ataupun tidak di-commercializekan. Jadi kita buat, kita just share. Ya, macam yang Kak Mas buat, inovasi yang Kak Mas buat sekarang ni, I have never have any time to commercializekan. Memang share for free. Siapa nak guna, ambil. Okay, alright. Dan disebarluaskan. Ya, of course, sebarluaskan, kita spread lah. Ingat tadi yang problem semua tu kan. Last is spread. Sebanyak mana boleh disebarluaskan, kita sebarluaskan untuk orang lain juga. Ya. And then kita akan dapat feedback bila kita gunakan tu. Itu pun akan menjadi salah satu daripada bonus untuk kita juga. Ya, bonus untuk kita. Okay. Right. Now, Sama saya tanya tak? Okay. Siapa tu? Yulia. Okay. Okey, untuk yang kita nak buat sebarluas tadi, dia ada prosedur tertentu tak untuk kita nak pergi sebarluas atau memadai dengan kita macam sekarang kan kita banyak boleh buat Google Meet macam tu saja ke? Maksudnya ada prosedur tak? Macam kena perlukan surat ke? Dia okey macam ni lah. Macam kita nak pergi buat kita nak buat research kan, research ke sekolah-sekolah lain, kita perlukan kita punya what do you call that, respondents kan, kita perlukan respondent, right? Jadi sebaiknya kita buat secara official, ya, sebaiknya kita buat secara official, right? Tetapi misal kata biasalah macam kita buat KIK pun, dari KMKK nak sebarluaskan ke KMP, right? Kita boleh buat official letter so that dia nampak lebih proper lah untuk perkongsian tu. Tetapi kalau macam boleh aja tak melalui tak dibuat secara official pun untuk kita dapatkan feedback. Tapi kalau kita buat secara official tu, dia impact dia lebih baik lagi. Misal kata okay, Kak Mas buat sharing dengan MSU. Okay, dengan MSU. So the surat kita panggil apa, bila kita buat something tu kita dapat surat penghargaan. Okay, surat penghargaan yang kita dapati dengan orang ataupun organisasi ataupun institusi yang kita kongsi itu adalah bonus untuk kita. Okay, itu adalah bonus untuk kita. Satu adalah of course lah untuk kita punya peningkatan kejayaan kan, daripada 44 to 48 nak minta bicara cemerlang, guru cemerlang, these are very important. Ya, so try to do di samping buat secara tidak formal, cuba buat dengan cara formal juga. Okay, right ini boleh? Okay, terima kasih. Okay, ada lagi tak nak tanya tentang tu? Okay, kalau tak kita masuk ke faktor yang penting tadi. Next slide please, Ati. Alright. Kita ada wow factor. Wow factor. Okay, wow factor itulah sebab bila kita masuk pertandingan memang ramai. Beratus-ratus booth kalau face to face, ya. Memang ramai, penuh sesak kan. Dan semua hebat-hebat belaka. Right? Semua hebat-hebat. Tengok tani, bagusnya, tengok yang ini semua bagusnya. Okay, where do we stand? Kita nampak kita berdiri kat mana? Kita berada di mana? Okay, so perlu tonjolkan kita punya wow factor. Tanya diri sendiri. Okay, tanya diri sendiri. And then bila tanya diri sendiri tu, kita boleh jawab. Okay, kita boleh jawab. So what we can do is tanya orang lain. Ya, jadi balik tadi bila kita buat kita punya posters. Okay, kita buat kita punya posters, right? Jangan tanya rakan segrup. You faham tak apa yang kita nak sampaikan? You faham tak apa yang kita sampaikan? Of course lah dia faham, kan? Sebab dia grup kita buat sama-sama. Of course you faham. You have mingling dalam tu, kita dah buat, dah rumus buat tu. Of course kita faham. Alright? Posters secara infografik, ya? Okay. Mana kita nak tahu juri akan faham tak? Audience akan faham tak? Okay? Siapkan draft
minta rakan-rakan kita tengokkan. Minta orang luar tengokkan. Okay, okay Miss, you tengok sat kita punya poster ni. What do you understand from our poster? Okay, I tak faham ni, what are you trying to say? You nak tulis apa ni? You nak tunjukkan apa ni? Maknanya kita objektif tak tercapai. Poster presentation kita tak tercapai objektif dia. Okay, jadi maknanya bila kita buat poster, kita buat video, alright, and even the penulisan laporan also, penulisan laporan also, bila dah buat, minta orang lain check, minta orang lain tengok. Okay? Kalau orang lain tengok dan faham, boleh cerita balik dekat kita, means that our posters, our video and our penulisan laporan is good. Yeah, is good. Okay, dan bila penulisan laporan ni, okay, suka juga Kak Man nak berkongsi, penulisan laporan ni kita akan hantar awal. Okey, kita akan hantar awal ataupun kita akan hantar bersama-sama dengan video kalau itu adalah secara online. Ya, secara online. Okey, kita akan hantar bersama-sama dengan video. Right. Jadi penulisan ini akan menyatakan wholly about our innovation. Dan video kita, recorded video kita tu akan menjelaskan dengan lebih terperinci apa yang kita telah tuliskan dalam laporan inovasi tadi. Okay, so these two has to be synchronized, blend very well. Okay, apa yang kita rasa kita tak tulis dalam inovasi penulisan, kita terangkan dalam kita punya video. So that, sebab juri akan tengok dua-dua. Ya, juri akan tengok dua-dua. Ya, satu adalah pembentangan, video itu dikira sebagai pembentangan, dan penulisan inovasi itu adalah di bawah penilaian laporan. Kita selalunya ada dua laporan. Ya, ada dua penilaian selalunya. Ya, dan kalaulah kita tak buat secara video recording, ya, maknanya kita back to the normal things that we have been doing, ya. Kita ada face to face presentation, kita ada on site, kita pergi ke venue tu untuk kita bentangkan. Selalunya pun dia akan minta pelaporan awal, pelaporan penulisan laporan inovasi itu awal. Okay, jadi bila dia orang dah dapat, dia orang dah baca, dia orang dah ada pre-judging, ya. Jadi bila hari competition, hari pertandingan, dia akan datang ke booth, ya, dia akan datang, panel-panel dia akan datang ke booth. Ini just to confirm. Dia dah baca dah kita punya penulisan laporan tu, dah baca dah. So sekarang ni face to face, di confirm apa benda yang dia nak tanya tu, dia akan confirmkan pada secara face to face. Okay, secara face to face. Dan sebenarnya, okay, dia dah buat pun penilaian. Ya, bila kita hantar laporan inovasi tu, dia nak buat dah penilaian, dah letakkan dah pun, okey, yang ini layak untuk emas, yang ini layak untuk gangsa, yang ini layak untuk perak. Dia dah letakkan dah pun. Okey, cumanya bila hari penjurian, just to confirm the marks. Just to confirm the marks. Okay, so that's how it goes, right? Okay, so anything tentang penjurian tu? Kita ada juga analisa peperiksaan. Yang ni Kak Mas kena highlightkan, sebab Kak Mas highlightkan sebab benda ni it happens to me. Masa mula-mula masuk dulu tak pandai kan, tak tahu, tak ada pengalaman. So sekarang ni kita masuk banyak pertandingan, kita ada pengalaman. So I am very happy to share. Ya, so that adik-adik yang baru nak masuk ataupun yang biasa masuk pun kan, kadang-kadang kita lupa. Ya, jadi take note of this. Analisa peperiksaan is very important. Kemenjadian pelajar, macam tadi, kalau kita guna satu lagi inovasi daripada, okay, another inovasi is Belasa Aja. The Belasa Aja is memang is a combination of bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita dapat lihat kemenjadian pelajar daripada takut sangat nak bercakap dalam bahasa Inggeris, ya, takut sangat nak bercakap dalam bahasa Inggeris, kita jadi macam masuk kelas tu bercakap dengan dinding, ya, bercakap dengan dinding, right? Sehingga dia orang mampu bercakap confidently dengan menggunakan inovasi Belasa Aja, ya. Alright, so that is the kemenjadian pelajar yang kita nak tonjolkan kepada
juri ataupun kepada kepada pelajar and kepada orang lain yang okay, based on this innovation this can happen. Itu yang kita nak tunjuk. Alright, and then penambahbaikan of course productivity daripada level 50 kemudian boleh naik ke 60 ke 70, that is the productivity. Kemudian diguna pakai bukan kelas kita saja, untuk orang lain juga. Yang ini syok ni, pelindungan harta intelek. Okay, pelindungan harta intelek, MYPU. Okay, please daftar. Okay, rugi sangat kalau kita dah buat inovasi kita tidak daftar ke Perbadanan Harta Intelek. Just go and do it. Alright, tak susah pun. Sekarang ni boleh online. Kak Mas tak kena buat online sebab selalu pergi face to face saja, buat ke kaunter. Okay, dapatkan sijil MYPU. Yang ini banyak markah ni. Okay, bila kita bentang highlight yang sijil tu. Okay, kita dah dapat sijil harta intelek daripada MYPU pada tahun ini. Itu bonus tu, something that I would like to share. Okay, right? Okay, sebelum kita masuk ke borang, kita nak share borang. Ada persoalan tak? Boleh share borang yang Kak Mas ni tadi, borang penilaian. Orang penilaian, okay. Dalam PDF form. Okay, alright. Ini adalah satu contohnya. Sebenarnya borang untuk penjurian dia ada pelbagai. Ada pelbagai. Jadi Kak Mas ambil satu contoh. Jadi ini borang penilaian laporan inovasi. Laporan. Okay. So kita tengok kriteria pemilihan dia. Ada novelty 25%. Again Kak Mas nak stresskan the percentage ataupun wajarannya adalah berbeza dari satu penganjuran ke penganjuran yang lain. Dia tak fix. Okay, yang first tadi kita ada tadi novelty kan, 25%. Right? Kalau nak tengok, kalau kita boleh tengok sesuatu, kita masih ada masa kan. Besarkan sikit Ati. Boleh besarkan sikit tak? So that kita go through the borang tu satu persatu, jadi lebih clear. Okay. Dah habis besar Kati? Maaf Kak Mas, mungkin tak boleh Okay. Baik. Okay, so kita ada novelty 25%, right? Novelty, kita tengok wajaran dia. Okay, novelty dalam amalan pendidikan, kemudian 5 markah, sumbangan kepada amalan terkini. Okay, mampu selesaikan masalah ataupun baiki proses. Okay, sumbangan kepada amalan terkini. Jadi maknanya cantik. Right. Cantik. Okay. Sumbangan kepada amalan terkini, selesaikan masalah, baiki proses. Okay. Jadi macam sekarang ni kita dalam proses sebelum ni COVID, jadi maknanya based on the current situation. Penggunaannya based on the current situation. Okay, strategi penyelesaian dan idea reka bentuk yang digunakan, contoh strategi carta alir, tools, prototype dan ujar rintis. So yang ini, all these are all the evidence. So masukkan, bawa lah kalau benda tu kita buat presentation kita tu secara face to face, bawa everything, tunjukkan, letakkan, sangkutlah dekat board ke apa ke, all those things. Kemudian keaslian, tiada unsur plagiarism.
Okay, ini sangat-sangat penting. Maknanya idea ini sama ada asli atau adaptasi daripada mana-mana sumber ataupun model. Okay, so maknanya boleh adaptasikan, tapi kita kena give credit, kita kena sebutkan 5 markah. Right. Number 2, practical dan kebolehgunaan 20%. Okay, mudah digunakan. Jangan susah, siapa nak guna kan? Mudah digunakan. Bukti disertakan. Contohnya gambar, refleksi, refleksi macam student kat masa pagi tadi, jurnal pembelajaran, buku log, temu bual, kaji selidik, testimoni dan sebagainya. Okay, bukti perlu disediakan dalam bentuk portfolio bercetak, print lah, masukkan dalam what do you call that, clear holders, ataupun buat portfolio digital. Ada URL, ada QR code, sekarang dah canggih, semua orang dah guna kan. Based on your own preferences. Berpotensi untuk dikembangkan 10 markah tu. Jadi maknanya macam mana dia nak tengok berpotensi untuk dikembangkan tak? Based on our explanation, be it face to face ataupun dalam video recorded session. So maknanya kita kena stress, tekan kat situ. Berpotensi untuk dikembangkan. Ke mana? Bagaimana dia boleh dikembangkan? Next, impak inovasi 35%. Ini banyak ni, 35% kan? Kesanan dia, jimat masa tak, jimat kos tak, tingkatkan produktiviti tak, memberi faedah yang nyata tak? Alright. Kemudian alright, significant, memberi kepuasan pelanggan. Kemudian signifikan dia, macam tadi yang Kak Mas sebut, tinggi, sederhana dan rendah. Boleh nampak clear kan? Kalau tinggi, impak pada peringkat global. Sederhana, impak pada peringkat kebangsaan. Rendah, impak pada college matrikulasi tersebut sahaja. Ini kalau college matrikulasi lah, kalau sekolah, kat sekolah tu je. So wajaran dia, markah yang diberikan adalah 10. Persembahan. Persembahan kat mana ni? Persembahan tadilah. Kalau face to face, maknanya bila kita membentangkan tu. Kita membentangkan. Kalau online, the recorded version. Kesinambungan idea dan gaya bahasa. Macam mana kita tampilkan diri. Macam mana kita sampaikan. Your confidence level, from one point to another point. Macam mana kita takrifkan, so that juri faham. Penerangan jelas dan mudah dan menarik, difahami, menarik, tak adalah bercakap mengikut teks sahaja. So this was very important, persembahan 15%. Replikasi komersial. Replikasi komersial. Alright. Projek ini disebar luas dan dikomersialkan. Alright. Jadi kalau lah, akan ada soalan. Kalau lah kita buat ni tak boleh dikomersialkan, Kak Mas dapat 5%. Boleh je kan? Kita berterangkan. Macam Kak Mas selalu terangkan, because my innovation has never been commercialized. Kak Mas tak pernah komersialkan pun my innovation. Alright. Sebab kita tekankan yang kita ni akan buat penyebarluasan untuk free usage. Siapa-siapa boleh guna. Alright. Don't worry. Jangan risau benda-benda macam tu. Jangan kata tak komersial, tak ada markah. No. It's just how you explain things. And the reason why you are not doing commercialized and you tak commercializekan. So buktinya kita ada MyPo, right? ISBN, nota kolaboratif. Nota kolaboratif ni dia lebih kepada macam kita menulis untuk KIK lah bukti perlu disertakan dalam bentuk portfolio bercetak dan portfolio digital. So everything you have to have evidence. Nak yang hard copies ke ataupun nak yang soft copies ke, mana-mana pun tak apa. Reachable, easily reachable. Boleh di-access dengan cara senang. Kemudian di bawah tu kita nampak skor markah dia. Ini cuma contoh this is not fixed, jangan silap faham. Ini cuma contoh. Ada satu organisasi, ada satu penganjuran yang dibuat yang macam ni. Untuk emas, dia after calculation 270 to 300 is emas. And 210 to 289 69 perak. Kemudian 150 to 209 is gangsal.
Ini adalah borang laporan, penulisan laporan. Okay, we go to the next one, bawah sikit. Okay, borang penilaian pembentangan inovasi, two different things. Okay, ini masa kita bentang lah. Kita bentang. Tadi ada juga dalam pelaporan tadi. Dalam pelaporan tadi, pembentangan tadi, persembahan tadi, bagaimana kita menulis sebenarnya, silap Mas. Ya, dan itu bagaimana kita menulis kita punya cerita tentang inovasi kita tu. Okay, itu dimasukkan sebagai persembahan. Sekarang ini adalah borang penilaian pembentangan inovasi. Okay, pembentangan inovasi. This is where you bentang. Tadi orang baca, sekarang you bentang. Ya, secara video ataupun secara secara video ataupun betul. Kadang-kadang kita buat online kan, secara online, ya, ataupun secara face to face, right? So these are the criteria yang digazetkan oleh penganjur ni. Okay, bahan sokongan wacaran dia 10, penerangan 10, kelancaran 5, creativity 5. So total is 30. Gitu. Okay, ya. So kita tak akan discuss lah tentang dia punya wajaran, dia punya marks di sini. Sebab different organisation they have different styles. Okay, alright. So apa lagi yang Kak Mas tak sentuh, yang tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam platform kita sehari ni yang nak tanya, yang nak Kak Mas explain more? Boleh je tanya terus. Kalau ikutkan yang nak dikongsikan tu rasanya Kak Mas dah sentuh semua dah. Yang perlu the important points, the important factors untuk kita mulakan inovasi. Kemudian macam itulah, bila kita mulakan inovasi, don't just stick to that sahaja. Expand more, expand and reach more. Macam tu. Ya. Okay. Hello Kak Mas. Hai, yes. Siapa nak tanya? Saya Sarata. Yes, hai. Kak Mas, I want to ask, since this October it will be our competition among our matriculation colleges. Okay. Okay, so then the significance of our innovation, does the analisa peperiksaan is the one that they are looking for always? Is it like that? I mean, we want to show students improvement in certain skill. Do you think that is the main thing that always the jury is searching for in our innovation? Because it doesn't have to be students' achievement in the exam result or in their continuous assessment. It also can lead to the motivation level, even the confidence level. So I'm actually confused that does it have to be everything related to their exam result? No. So the answer is no. Yeah, kami suka sebenarnya because we are not actually focusing on exam oriented, betul tak? Ya, kita tak nak exam oriented, tetapi kita kena fokus juga untuk kemenjadian pelajar. Okay, alright. So one example, Kak Mas akan bagi example yang Kak Mas dah buat dan Kak Mas dah lalui dan it is proven. Okay, it is proven. Alright. So kita tolak tepi kita punya exam result. Okay, kita tolak tepi sekejap exam result. Tapi kita tengok pada kemenjadian pelajar. Alright. Satu inovasi menggunakan Google what do you call that? Google Drive. Okay, inovasi Kak Mas menggunakan Google Drive. Alright. Kalau sebelum ni, the reason why I come up with that innovation is because kita tak dapat menilai student, kerja buat student. Sebab, iyalah kalau kita masuk kelas, masa tu kita boleh masuk kelas. Kita masuk kelas, kita tahu budak ni buat ini, budak ni buat ini, budak ni membantu ini, budak ni menyumbang ke arah untuk English kita ada, kita panggil mini, what do you call that? Mini thesis kita kena buat dulu kan. For writing kan, kita kena buat chapter 1 to chapter 5 dalam kumpulan. Okay. Ke dalam kelas kita tahu, okay, Ahmad bantu ini, Siti bantu ini, Alien bantu ini.
But benda tu adalah ongoing process. Dia bukan sekadar buat dalam kelas sahaja. Okay, dia bukan sekadar buat dalam kelas saja. So outside class, macam mana kita nak tahu yang orang ni menyumbang? Kan? Yang ini terdetik pada Kak Mas bila students towards the end of the session, student datang, "Madam, are you going to give us all the same marks for all the group members?" So I was so naive masa tu. Baru masuk baru ni. Naive. I kata yes. Dengan rasa tak bersalah hanya Kak Mas jawab macam tu. So they were like not happy lah, frowning muka kan. So I said, what's the problem? So lepas kita tackle baru cakap, we are not happy madam sebab ada orang yang jadi penumpang. Okay, so from that I come up with this innovation menggunakan Google Drive. Jadi daripada situ ya, kita dapat monitor. Tak nak cerita panjang untuk buang masa nanti kan. Nanti kalau nak tahu cerita dia nanti PM kat Mas. Alright. Tapi dari situ kita nampak the perubahan. Ya, daripada kita tak boleh nak monitor budak, tapi kita boleh monitor sumbangan budak, perubahan dalam diri budak, the collaborative session, the collaborative skills, the collaborations, the participations, semua itu kita boleh nampak selepas kita mengapplykan inovasi ini. That is something yang kita highlightkan. Yang itu kita kena highlightkan. Okay. Did I answer your question, Sarata? Yes, Kak Mas. Because I'm in line with you as well. Okay. It doesn't matter. It's only the scores. It doesn't only depends on the score. It depends on other skills as well. I agree with you. Yes. And satu lagi Kak Mas nak kongsi. Sometimes kita dah buat benda tu. Kita dah buat benda tu dan for us is something normal. Something normal. Tapi ada satu tahun tu bila Kak Mas dinilai untuk Pesyarah Cemerlang, okay, these two Nazirs memang masuk dalam kelas for that 1 hour. Dia orang masuk. Dan Kak Mas buat benda ni lah, benda yang budak lepas kita punya kelas, dia orang akan menulis refleksi direct to my blog. Ya, dia akan tulis refleksi, dia orang suka ke, dia orang tak suka ke, dia orang what are some of the ideas that they want to add on, everything kan. So maknanya Kak Mas akan bagi 5 minit sebelum kelas berakhir. So my instruction was very simple. Okay class, go to the blog. Kan, so we have finished our session, guys, go to your blog. Go to the blog. So budak-budak terus ambil handphone, go to my blog and start writing. Okay, ada yang tak guna handphone, dia klik the desktop, terus menulis, terus mencatat, straight publish ke dalam blog. And the Nazir was so impressed. I'm so happy to share. Benda ni dah lama dah, tapi Kak Mas rasa macam wah, as for me benda tu biasa lah kita buat dengan budak-budak kan. Tapi they were so impressed. Orang siap bangun, ambil gambar budak-budak and tengok budak-budak tulis and terus publish. So dia kata they are very confident. Macam tu je kan boleh buat. So their expression make me happy. Sebab sebenarnya as for me benda tu biasa je kita buat selalu dengan budak-budak. Kan? So that is the impact yang sebenarnya akan memberikan satu tambah nilai untuk kita as educators and our students as our pelanggan. Macam tu. Okay, so I can see somebody angkat tangan. Siapa tu? Saya Kak Mas. Okay, sorry Kak Mas tak nampak siapa tu. Alright. Saya Junaina daripada KML. Okay, hai, jauh orang Labuan. Itulah, sorry Kak Mas, saya lambat masuk sebab saya lupa. Serius saya lupa session Kak Mas ni. Kak Mas, saya cuma nak tanya. Nak minta Kak Mas punya advice sebab kita orang baru konon-konon nak buat satu group lah. Nak buat inovasi untuk speaking. So kita orang tengah berbincang, so kita orang tengah berbincang, tiba-tiba kita orang got stuck. What would be the take off value kalau kita nak nilai speaking tu? Kita nak nilai Kak Mas ada apa-apa cadangan tak? Okay, kita nak nilai speaking sekejap give me some. Sebab kita orang ingat macam nak buat some sort of game like innovation lah untuk improve budak-budak punya speaking. Kita orang tak nak macam we don't want them to get stuck during the speaking, the muet speaking activities. So we want them to have a very smooth speaking conversations lah. So we would like to come up with that some sort of mini games. Our problem is how do we macam
menilai yang nak buat penilaian pertama tu? Sebab kita kena ada take off value dulu kan Kak Mas, ataupun tidak kita tak perlu. Okay, macam ni lah. It doesn't have to be in numeric what do you call points. Tak perlu dalam okay, so kita balik pada Sarata tadi. Macam Sarata, we are having the same wavelength, alright? We are not focusing on the different things, isn't it? Alright. So maknanya, why don't you just record? Okay. Sebelum buat inovasi tu, kita record your presentation. Bukan drama the real thing. The things. Okay. Katakanlah, baru ni Kak Mas buat dengan budak. Okay. Dia orang 10 minutes reading, short reading. Okay, itu I tak plus lagi. 10 minutes short reading. Kemudian dia orang akan do oral presentation. Do an oral presentation. So Kak Mas record. And then before that, kalau siapa ikut Kak Mas punya Facebook, dia akan tahu lah Kak Mas ada post. Alright. Mula-mula, tapi before I posted, I tanya dia orang punya consent lah. Is it okay for me to post? Dia kata okay, then I post. If they don't agree, then I don't post. I won't post lah, I katakan. Okay. Madam, is it okay? I kata ya, sebenarnya macam ni. I want to see the progress. Okay? I want to see the progress. So sekarang ni, bila you present, you asyik tengok full your notes, right? Yeah, I don't mind. You boleh tengok notes, you boleh tengok your scratches, right? Boleh tengok your buku sebab nak refer kan. Masa you buat presentation, okay, it's okay. And you banyak-banyak, isn't it? You start here, alright? Okay, that is your first video session. Kemudian kita buat lagi. Okay, maybe your second pun macam tu juga. Your third dah ada perubahan sikit dah. You tak tengok lagi dah you punya notes. You're more confident. You belasah aja, you're more confident. Tak tengok lagi dah notes. Right? Mata dah boleh tengok kamera. Kan? So ini adalah kita punya pengamatan. Okay? This is how we evaluate the student. Kita observe. Alright? So observation is part of the evidence. Bila kita observe, kita catat. Kita sebagai innovator, kita catat. Alright? Okay. Ali, mula-mula this is the feedback yang kita dapat. Dia tegak-tegak, dia tengok notes banyak. Okay. The third attempt dah kurang dah. So that is the peningkatan. Kemudian after that, lepas kita buat kita punya inovasi using games macam Ju tadi kata kan? Siapa tadi? Ju kan? Okay. Lepas you punya inovasi, ada tak impact? Ada tak perubahannya? So those are the things. Jadi maknanya bila kita buat inovasi ni bagi Kak Mas, kita kena banyak. Kalau ada orang kata saya tak suka ambil gambar, saya ni memang malas ambil gambar. So please, bila kita start buat inovasi, kita kena banyak ambil gambar, simpan, buat notes. Those are the things yang akan membantu kita dalam menjadikan inovasi kita something which has good impact to the others, insyaAllah. Okay, Kak Mas jawab ke soalan Ju? Yeah, thank you Kak Mas. Alright, okay, you can contact me for the Okay. Okay, alright, okay. Ada lagi tak? Ada lagi tak soalan? Okey Kak Tentang Mas. Yes, betul. Nak menjelas sekejap, mungkin saya akan cuba share dulu QR code untuk kedatangan sambil-sambil untuk Kak Mas ya, sebab mungkin ada yang tak boleh refer kepada chat box. Mereka boleh scan QR code untuk kedatangan ataupun pendaftaran hari ini. Okay. Sila. No problem. Okay. Jangan lupa. Ya saya. Lagi satu soalan Kak Mas. Ni orang-orang grup saya ni pemalu nak tanya sendiri, menyampah. Okay, no problem Ju. Okay. Dia orang suruh saya tanya Kak Mas, dia kata boleh tak kalau kita fokus pada budak tertentu like sampel kita orang on targeted students. Maknanya kita memang kononlah kita memang pilih budak-budak yang macam 8E, 7D tu, so kita just focus on that particular targeted student saja dan kita tengok dia punya improvement. Yes, can. That would be the best thing. That would be the best thing. Okay, so I would advise you start small. Mula dengan kecil. Okay, right? Yang ini sebenarnya when you start small, okay dah berjaya, masuk competition, alright? Next level, nak masuk another competition, expand.
So daripada this very small group, okay, budak-budak yang memang kita kata level dia sangat rendah. Okay, so sekarang kita dah improvise. Kita dah berjaya buktikan yang this innovation is really works. Kan? So sekarang kita nak expand. Okay, expand to another level. Using the same innovation. Kan? Expand to another level. Right. So you dah ada bukti dah bahawa okay, this is why I'm attending another innovation competition. Dengan tidak rasa bersalah. Kan? Because you have improvised your innovation. That is good. Right? So start fresh, start small, but expand. Jangan stop kat situ. Okay? Yang belum scan tu, the QR code is here. Jangan lupa 2 hours ya. Masuk ESPL KPM untuk hari ni. Okay. Right? Ada lagi tak? Dalam PowerPoint tadi, ada Kak Mas sharekan link untuk MyE platforms, MyEdu platforms, right? So semua platform yang Kak Mas gunakan untuk sharing ada dalam tu, okay, ada dalam tu. Boleh nanti kalau siapa nak nak join ke apa ke, I welcome all of you, bukan most, all of you, alright? Nak tengok kat situ. Semua platform ada. I use Facebook, I use TikTok, I use blogs, I use site, okay, so just to reach out different people. Ada orang yang tak guna Facebook tapi dia guna site kan, macam tu. Okay, so can use that. Kalau boleh share balik the PowerPoint tadi, Ati. Sekarang link penilaian selepas program. Okay, alright. So boleh juga scan link tu untuk beri, and your feedback is very what they call important to me. Tulislah kalau rasa macam tak faham Kak Mas cakap apa tadi, Kak Mas kongsi apa tu, just write there so that I can improve for another session with another group. Okay, right? Tulis kat situ. Nanti organizer akan share dengan Kak Mas. Don't just write good things, ya. Rasa yang macam something that I have to improvise, I have kena buat lebih baik, bagi clearer, just write it there. Kita bercakap ni Kak Mam bercakap, ya. Tapi kadang-kadang orang tak faham, kita tak tahu kan. So I need to get to know about that. Alright, so do you have any more questions? Ada lagi? Kak Mas, nanti Kak Mas share recording kan sebab saya tak masuk yang awal-awal tadi. Organizer will share. Okay, Okay, organizer thank will you. share. Alright. Okay, organizer will share. Nak share kat mana ya, Ati? Kalau everyone join the GCPC group, I think Ati will share that. Ya, boleh Kak Mas. Semua yang ada di sini Kak Mas kenalkan yang yang di luar college saya. Tak. Kalau ada nanti tak apa, kita boleh tengok together. Okay. Right. Okay. So, okay, ada apa-apa lagi yang nak nak soal nak tanya Kak Mas? Kalau rasa tak sempat nak tanya hari ni ataupun tak ada idea nak tanya hari ni, you can just contact me personally. Tak ada masalah. InsyaAllah Kak Mas bantu, ya. And seronok tengok lagi ramai yang akan join innovation. Ya, lagi ramai yang join innovation, lagi seronok lagi ramai. Ya. And then we can share also. Okay, tak ada record. Okay. Tak ada soalan takut ya Kak Mas? Kalau tak ada, okay Kak Mas, sebelum serah balik pada moderator, Kak Mas mohon maaf, right, sepanjang 2 jam lebih ni kita berinteraksi secara santai. Mohon maaf sekiranya ada yang tak faham satu, ataupun ada yang terasa ke apa benda yang Kak Mas cakap tadi ni. So sorry, mohon ampun dan maaf. Selamat Salam Ramadan, okay, dan selamat Hari Raya dan Raya ni, okay. Alright, thank you so much. So back to the moderator, Puan Yuli. Thank you so much. Okay, Terima kasih banyak Puan. Sama. Okay, jika tidak ada sebarang pertanyaan, boleh tak saya nak minta semua peserta turn on camera untuk tujuan dokumentasi? Ati, maybe you boleh, yeah, okay.
Boleh semua turn on camera. Kita nak ambil sedikit gambar untuk tujuan dokumentasi pada hari ini. Macam saya tak boleh on saya punya kamera. Minta maaf. Okey, yang mana boleh je, yang mana boleh je. Sekejap je. Okay, kita bagi semua ready dulu ya. Okay, 1 minit untuk semua ready keluar. Okay, semua dah ke? Okay. Kak Mas nak jemput juga ya, join Kak Mas punya GCPC group sebab dalam tu memang ramai yang sudi sangat berkongsi amalan terbaik ya. And then that GCPC group tu bukan hanya untuk permohonan ataupun yang berminat untuk guru cemerlang, pensyarah cemerlang saja. Okay, we share almost everything there. Right? Banyak input dapat daripada kawan-kawan yang lain. Okay, dah bersedia ke? Okay. Dah. Puan tak apa. Puan Yanti tak buka kamera. Tak masuk ke kat komputer saya yang lambat? Dia lagging sikit Lagging. Lagging sikit. Apalah, kita je snap banyak-banyak kali. Okay lah. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okey, Terima dah kasih. selesai. Dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Khalifa Mastura ataupun Kak Mas, okey, di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga ini memberi semangat lagi untuk kita membuat laporan inovasi yang lebih baik. Okey. Maka dengan itu saya serahkan kembali kepada Puan Penyelaras Puan Adrilayanti untuk sedikit maklumat selepas ni. Terima kasih semua. Yanti? Ya. Terima kasih Yuli. Terima kasih Puan Khalifa Mastura atau Kak Mas di atas kesudian Kak Mas bersama-sama kami pada petang ini. Saya bagi pihak penganjur memohon berjuta-juta kemaafan di atas masalah teknikal yang kita hadapi sepanjang proses sesi tadi. Saya mohon maaf, chat box tak dapat langsung nak dibuka sampai ke sudah. Jadi tak ada masalah. Saya boleh contact Kak Mas lepas ni kalau ada peserta di dalam session kita ni yang bukan daripada Kolej Matrikulasi Perlis, nanti saya akan cuba share recording ni kembali dalam grup yang tertentulah yang Kak Mas select nanti selepas ni. Okey ya Kak Mas? Ya. Last words ke daripada Kak Mas untuk semua? Okay, last word from Kak Mas. Keep trying, okay? Keep trying, and then terus berinovasi. And then kalau lah dia semua balik dah. masuk Ya. apa Ina? Daripada Mas Siapa ke Siapa? jangan give up. Duduk kat mana yang tu? Itu. Kak Ro, tolong Kak Ro. Ya. Dah balik kan? Sekolah Fira 1 3 tu. Semua dah nak balik Kak Mas. Okey. Thank you Kak Mas. Okay, terima kasih banyak Kak Mas. Nanti kita jumpa lagi dalam session yang lain. Apa dia? Thank you Kak Mas. Kita tengah video. Ya. Okay. Thank you Kak Mas. Salam sejahtera. Thank you so much Kak Mas. Thank you Kak Mas. Terima kasih. Thank you Kak Mas. Happy to hear very innovative lah, very joyful voices. Alhamdulillah. Nampak lepas ni ramai lah yang masuk inovasi kan? Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Okay Kak Mas. Okay.
Nanti saya akan cuba edit dulu recording ni. Ada yang part-part yang kita nak potong ke nak cut nanti kan. Barulah saya share dengan Kak Mas dekat group mentoring. Saya rasa kebanyakan peserta daripada group mentoring kot Kak Mas. Mungkin Saya lah tak sebab sure lah. Saya tak Kak sure Mas sangat lah, saya rasa je. boleh je. Okay. Tak apa, nanti saya cuba share dulu. Kalau apa-apa kot lah kalau ada peserta yang memang tanya Kak Mas macam mana nak daftar pendaftaran, nanti Kak Mas beritahu saya bagi link lah. So maknanya dia orang masuk tadi dia orang tak daftar lah, dia orang tak scan. Ada yang dapat tengok chat box, memang dapat isi lah, tapi yang tak dapat tengok chat box tu saya bimbang takut. Takut tak dapat kan. Kalau macam tu maybe Ati boleh post dalam sebab dia orang dapat ni daripada group dan daripada Facebook. Kan? Dalam Facebook kan? Facebook and daripada group. So maybe Ati boleh bawakan dalam tu, those who have not registered, maybe can contact Ati ke macam mana ke kan? Boleh. Tapi mungkin bagi yang siapa yang Kak Mas kenal tu, siapa yang saya tak kenal mungkin Kak Mas boleh reachkan lah. Okay, boleh. Dia kesian pula dah join 2 jam tak dapat kan. Maaf ya Kak Mas. Ada grup inovasi yang peringkat bahagian ke dia tak ada sesama penyelaras inovasi grup WhatsApp ke sesama penyelaras inovasi antara kolej? Boleh juga. Boleh. Mungkin boleh sendkan di situ. Kak Mas lupa lah nak masukkan dalam grup inovasi tu. Saya lupa. Terima kasih Yuli. Thank you. Tak ingat dah. Tapi nanti kita masukkan dalam grup tu. Tapi Kak Mas grup tu dah jadi besar kan? Dia dah termasuk dengan R&D dan PRC sekali kan? Kesarjanaan kan? It's okay. Maknanya yang join kita tadi pun bukan orang inovasi je kan? Ya. Kan banyak juga yang bukan inovasi. Kan? Kita mudah-mudahan nanti kita share dalam grup tu. Kak Mas lupa langsung tentang grup inovasi, grup penyelaras tu. Langsung tak share? Saya pun lupa. Okey, kepada Nurul Atika terima kasih. Sebenarnya Kak Mas, Atika yang banyak tolong Kak Mas, tadi saya helpless juga di sini, tak boleh nak buat apa sebenarnya, tengok-tengok saja. So Atika lah yang tolong flip-flipkan slide tadi. Thank you Kak Mas ingat hati. Sorry Kak Mas, tak biasa sangat Teams ni. Ya, Kak Mas tak biasa sangat. Tapi tak biasa pun boleh flip-flip tadi tu dah biasa dah tu. Lepas ni hebat lah kan. Ya. Okay, Kak Mas, nanti kalau buat face to face bawa sambal belacan. Okay. Kalau buat face to face bawa sambal belacan kami jumpa main sini Cia. Okay, insyaAllah. Okay, so Kak Mas minta maaf kalau apa-apa yang terkurang. Saya pun minta maaf. Okay. Thank you for inviting and very happy with the sharing just now. Alhamdulillah. Nampak dia orang sangat positif, jovial kan, sangat energetic. Alhamdulillah. Mungkin sebab chat box sama kot, tak dapat nak tanya soalan banyak-banyak kan. Yes. Okay, tak apa. Okay, so till we meet each other again. InsyaAllah. Di lain-lain masa insyaAllah. InsyaAllah. Keep in touch lah, tak payah. Janganlah tak ada apa-apa, tak nak contact Kak Mas. Nanti kan Kak Mas mungkin di juri ke pula kan? Lupa. Sila datang Jemput. Akan ada oncoming. Bengkel. Okay, betul. Jenguk siapa yang jenguk. Nampak. Baru boleh on. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you Kak Mas. Okay, bye. Ini Atikah ke tu? Atikah ni. Last baru nampak Atikah. Okay. Kita di belakang tabir lah. Ya. Orang yang banyak membantu Okay. Bye. Assalamualaikum. Nanti recording kena cut sikit. Okay, salam. Okay. Bye Kak Mas.